السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kerana malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izinnya untuk kita meneruskan sambungan bacaan kitab kita berkaitan dengan fiqhus sirah, pengajaran yang boleh diambil daripada apa yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini satu lagi peristiwa besar yang terjadi dalam hidup Nabi, yang berlaku ke atas diri Nabi, yang mana kejadian ini memberikan 1001 pengajaran dan juga i'tibar yang sangat penting untuk kita meneladaninya, menjadikan ia sebagai tauladan dan contoh. Kerana apabila kita belajar sejarah ataupun sirah, apa sahaja yang baik itu dijadikan panduan, yang buruk itu dijadikan sempadan. Apatah lagi sirah yang kita baca itu berhubung dengan susuk tubuh manusia yang agung dan besar, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tuan-tuan, peristiwa kematian ataupun meninggalnya bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib, yang mana kita tahu Abu Talib ini merupakan salah seorang daripada bapa saudara Nabi. Itu bahasa utara kita pak menakan. Bapa saudara Nabi ni ramai, tetapi yang sempat bersama dengan Nabi ketika Nabi membawa Islam 4 orang. Yang lain tu tak sempat. Mereka mati dulu. Maksudnya masa Nabi bawa Islam, dilantik menjadi Nabi tu, membawa risalah Islam itu, ada 4 orang bapa saudara dia yang berada ketika dan waktu tersebut. Abu Talib salah seorang. Lagi Abu Lahab, baru 2. Yang ketiga Hamzah. Yang keempat Al-Abbas. Jadi 4 orang pak menakan ni, mereka berada hidup sempat bersama dengan Nabi ketika Nabi dilantik menjadi Rasul dan membawa Islam. Okey, itu fakta. Daripada 4 orang bapa saudara ni, 2 daripadanya memeluk Islam. 2 daripadanya menolak Islam. Keempat-empat mereka bertemu dan bersama dengan Nabi ketika Nabi membawa risalah ini. Ketika Nabi menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah ini, mereka ada, mereka hidup.
Tetapi apabila sampainya seruan dakwah dan risalah agama ini kepada mereka, yang menerimanya dua, yang tolak dua. Hamzah masuk, yang digelar sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu orang mati syahid, terkorban di dalam peperangan Uhud. Lagi siapa? Al-Abbas. Dan Al-Abbas ni ayah kepada Abdullah ibnu Abbas, dan dia merupakan di kalangan anak-anak Abdul Muttalib, dia the last one, yang bongsu, yang kecil lah antara yang hujung. Tetapi yang tak terima ada dua, yang tolak. Dalam yang tolak tu pun ada, terima tadi dua, yang tolak dua, yang tak masuk Islam sampai ke mati. Abu Lahab. Tolak dan lawan. Seorang lagi dia tolak, dia tak masuk Islam, tapi dia bela Nabi. Yang kita nak baca kisah dia malam ni, Abu Talib. Tapi the real name dia, nama sebenar dia Abdul Manaf. So, nampak tak dia punya perbezaan dia? Kedua-dua orang bapa saudara Nabi ni tolak Islam, tak masuk Islam, mati di atas kafir. Tapi mereka berbeza dari sudut apa? Satu tolak dan lawan, tolak dan tentang. Satu lagi dia tolak, dia tak masuk Islam, dia tak terima Islam, tapi dia pertahan, sayang, cinta, kasih. Itu yang kita bubuh dalam tajuk kita itu, cinta yang membawa ke neraka. Cinta tetapi membawa ke neraka. Sebab itu tuan-tuan, penting cinta kepada Nabi ini tidak diiktiraf oleh Allah jika tidak ada satu lagi yang dikatakan sebagai al-ittiba', ikut. Pasal itu bila kita sebut tentang Abu Talib, contoh yang sangat jelas, bukti yang sangat terang, cinta yang tidak memberi manfaat. Jadi malam ni kita nak baca kisah dia mati, kisah Abu Talib mati. Lepas tu kita nak belajar apa boleh kita ambil. An ibn al-Musayyib an abihi anna Aba Talib lamma hadarathu al-wafah دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل. Daripada Ibnul Musayyib, daripada ayahnya, bahawasanya ketika mana Abu Talib berada di dalam keadaan naza', lamma hadarathul wafah, di hujung-hujung usia, nak mati dah, nak wafat, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, melihat buat kali terakhir bapa saudara yang sangat dia cinta. Dan tuan-tuan kena ingat, Nabi ketika Abu Talib hidup sangat terjaga dan terlindung, terbela. Tidak ada yang berani menyentuh batang tubuh Nabi, kerana di sebalik Nabi itu berdirinya Abu Talib. Besar sehingga Ibnu Abbas tanya kepada Nabi, sekali kita akan tengok, tak boleh ke kau buat apa-apa
di atas cintanya Abu Talib ini, tak boleh tolong sikit ke? Saya kita dengar apa jawapan Nabi. Wa indahu Abu Jahlin, di sisi Abu Talib ni ada Abu Jahal dan juga ada Abdullah bin Abi Umayyah. Maksudnya adalah dia punya geng daripada musyrikin tu, antaranya Abu Jahal. Duk ada lah. Orang nak mati ramai lah, orang main tengok. Macam kita lah nak mati keliling tu penuh lah. Salah seorang yang ada dalam tempat itu di sisi Abu Talib masa dia nak mati tu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka bukan duduk saja, mereka ada pasal. Bila Nabi masuk, Nabi kata dalam perkataan yang masyhur yang selalu kita dengar dan selalu kita baca dan selalu kita sebutlah. Nabi kata, ya am. Ya am. Arab ni dia ada ammu dengan khal. Dia beza. Bapak saudara sebelah bapak dia ada panggilan. Kalau bapak saudara tu daripada sebelah ayah, panggilan dia lain. Kalau bapak saudara itu sebelah ibu, macam kita susah nak beza. Pasal Pak Long, Pak Ngah, orang tanya ni Pak Long mana? Pak Long belah pak ke Pak Long belah mak? Arab dia tak payah tanya, dia tahu. Kalau ammi, bapak saudara belah mana? Khali, bapak saudara sebelah mana? Dia beza siap-siap. Susur galuh tu. So yang ni bapak saudara sebelah mana? Sebelah Abdullah ayah Nabi ke atau sebelah Aminah? Sebelah pak Nabi. Kan? Okey. Kira besar lah kan sebelah bapak. Dia kata, ya am, qul la ilaha illallah. Dia kata, wahai bapak saudaraku, nak mati lah ni, nak nampak memang tak ada harapan dah. Sebutlah, lafazlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Maksudnya talqin ni di telinga tu, suruh sebut kalimatun uhaju laka biha indallah. Kau sebutlah perkataan ini sebelum menghabiskan hayat engkau. Jika engkau sebut perkataan ini, aku akan membela engkau di hadapan Allah. Sebelum ini kau tak masuk Islam, tapi tak apalah, biarlah. Last word yang aku nak dengar, yang Nabi sangat-sangat harap, sehingga sangat duka cita tuan-tuan. Nabi sangat bersedih kerana bapa saudara dia yang dia anggap macam ayah dia. Dan bapa saudara ni memang dalam Islam makanah, kedudukan dia seperti ibu ayah kita. Mak menakan, pak menakan ni kan. Dapat? Kan? Okey. So dia kata, kalau kau sebut la ilaha illallah, macam kita lah dengar tengok orang nak mati, kita pergi bisik di telinga dia, suruh dia sebut. Sebab Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati sebelum dia tutup hidup dia itu, dia sebut akhir kalam, perkataan yang last, la ilaha illallah, dia masuk syurga. Sebab itu dalam hadis Muslim Nabi kata apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan untuk orang yang nak mati, orang yang nazak di kalangan kamu, la ilaha illallah. Nabi suruh. Bukan sebut pada kita bila? Lepas mati. Lepas mati duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Malam pertama korang, malam kedua ramai sikit, malam ketiga yang ramai. Saya selalu malam penghabis nasi. Faham? So
dia very sangat berharap lah. Sebut tuan-tuan, faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah. Takkan dua orang yang duduk tepi tu, Abu Jahal tu, nak biar saja. Dia berkata apa? Dia kata, ya Abu Talib. Abu Talib pun dia jadi macam sebab tak kena. Sebelum ni dia dah kena teruk dah. Masa dia mempertahan Nabi, membela Nabi tu, masa dia mendukung Nabi tu, dia jadi orang kata apa, barisan hadapan tu, dah kena teruk dah dengan orang musyrikin. Dekat-dekat nak mati ni, Nabi nak tolonglah, buahlah. Tapi Abu Jahal tak biar. Abu Jahal kata, ya Aba Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Takkanlah kau nak mati bukan di atas agama bapa hang. Oh, lebih kurang bahasa kita macam tu lah. Targhabu an millati Abdul Muttalib. Kau nak mati bukan di atas agama Abdul Muttalib. Depa duk pressure dia. Depa tak mau bagi dia sebut. Adakah kau nak biarkan manusia bercakap? Adakah kau nak biarkan manusia ni? Depa duk guna sentimen ni. Sentimen orang ramai. Sentimen public. Sentimen ni. Kau nak biar orang cakap apa? Abu Talib habislah tinggal agama bapa dia. Abu Talib mati bukan di atas agama Abdul Muttalib. Abu Talib mati terkeluar daripada ajaran kita. Kau nak orang cakap macam tu? Falam yazal yukallimanihi hatta qala akhir syai kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Nampak apa dia yang berlaku? Akhirnya Abu Talib tak sebut. Sehingga dia kata dekat Nabi, perkataan dia, maksudnya dia terpengaruh lah dengan Abu Jahal cakap tu. Dia kata kat Nabi, dia kata, banyak ada orang cakap dekat aku ni, aku macam tak heran lah. Pasal dia duduk pertahan Nabi, orang duduk hentam dia. Dia kata tak apalah, masa aku hidup orang hentam, maki aku, kata macam-macam pasal aku pertahan Nabi ni, pertahan kau ni, tak apalah, biarlah. Tapi aku ingat aku mati ni, biarlah orang tak cakap. Maksudnya dia duk fikir kalau dia mati, biarlah orang tak cakap lah, kata dia mati bukan di atas agama nenek moyang dia. Itu dia tuan-tuan, punya dahsyatnya kesan apa, duk fikir orang cakap apa tu, kesan amalan nenek moyang tu, kesan tekanan masyarakat tu, sehingga dia tak sebut perkataan yang menyelamatkan dia di akhirat. Tu kadang-kadang tuan-tuan, pertembungan antara benda yang betul dengan masyarakat ni bukan satu hal yang mudah. Kemudian Nabi SAW sebut bila dia dah mati, Nabi kata, la astaghfiranna laka ma lam anhu an. Nabi kata, aku akan doa, minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa engkau. Oleh kerana Nabi begitu cinta dan kasih, Nabi cuba nak minta, la astaghfiranna, aku akan minta Allah Ta'ala tolong ampun engkau di atas jasa yang telah engkau buat. Bukan sahaja orang biasa, Abu Talib ni ayah saudara dia. Nabi nak try. Kemudian fanazalat, turun ayat tegur Nabi, turun ayat memperbetulkan perkataan Nabi tu, ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Quran kata tidaklah boleh
bukanlah daripada agama ini. Makna Allah larang untuk seorang nabi dan mana-mana orang-orang yang beriman, mereka itu memohon keampunan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah kata tak boleh, diharamkan dan dilarang ke atas orang-orang yang beriman, yang untuk nak bela orang kafir. Allah kata walau kanu ulil qurba, walaupun orang yang mati itu ulil qurba, orang yang ada hubungan kerabat, orang yang dekat. Quran kata tak boleh. Apatah lagi orang luar asing, apatah lagi orang yang tak ada hubungan darah daging dengan kita. Orang kafir tak boleh. Quran kata min ba'di ma tabayyana lahum, apabila telah jelas mereka ini daripada kalangan ahli neraka. Maksudnya bila mereka jelas mati atas kekafiran tu, tak boleh nak buat apa dah. Tadi tak mau nak sebut, tadi tak mau nak ucap, tadi tak mau nak mengucap, tak mau nak sebut la ilaha illallah, lepas dah mati tak boleh. Tu dia tuan-tuan. Sebab itu kita baca dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menziarahi seorang syabab, pemuda Yahudi, yang Nabi kata dekat pemuda tu, qul la ilaha illallah. Sebab itu kata para ulama, kita jangan pernah berputus asa dalam berdakwah kepada orang bukan Islam. Boleh jadi hidayah itu datang ketika saat dia nak mati. Jangan ada langsung putus asa, tak boleh buat apa dah, dia ni memang tak ada harapan dah, dia ni kalau kita nak buat macam mana pun memang takkan dapat hidayah. No, kita tak tahu. Nabi kata dekat dia, wahai pemuda, qul la ilaha illallah, sebut. Dia nak mati dah, budak tu nak mati dah, Yahudi tu. Dia tengok ayah dia, mungkin kerana dia taat atau mungkin dia nak jaga ayah dia. Ayah dia Yahudi kata, ati' Abul Qasim, kau sebutlah apa yang Nabi suruh sebut tu. Abul Qasim tu kunyah Nabi, kunyah panggilan. Pasal Nabi ni anak dia nama Al-Qasim. Nabi Abul Qasim, bapa Al-Qasim. Dia kata sebutlah, ati' Abul Qasim, ikut. Dia pun sebut. Dia sebut, dia mati. Dia sebut, lepas tu dia mati. Sebab masa dia sebut tu dia nak mati dah. Last word dia macam Abu Talib. Nabi kata apa? Sahabat kata bila Nabi tinggalkan jenazah mayat Yahudi tu, budak muda tu, Nabi kata alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, allazi anqadhahu minan nar, yang menyelamatkan budak itu daripada neraka. Dengan satu perkataan, last, telah menukar tempat dia daripada neraka kepada syurga. Apa yang dia buat? Hanya menyebut la ilaha illallah sebelum dia mati. Besarnya kalimah itu. Tapi Abu Talib sebut tak? Tak sebut. Dapat tak peluang tu? Dapat tak ruang itu? Ada tak orang sebut? Nabi pergi sebut kat dia. Sebab itu tuan-tuan, kita duk sebut berapa kali dah. Kita dan para rasul ni dari sudut hidayah sama. Apa dia? Hanya menyampaikan. Sebab itu Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi apa lagi? Yang mana penentang mereka itu daripada kalangan uli qurba, daripada kalangan ahli kerabat, keluarga, isteri, pak, anak. Sebab itu Nabi sebut keturunan, hubungan darah daging, kekerabatan lah. Orang yang ada apa kaitan dari sudut persaudaraan, silaturrahim. Orang kita dia sebut silaturrahim kan. Silaturrahim ni hubungan kekeluargaan. Anak, ayah, mak, anak yang ada darah daging, yang ada hubungan. Kita yang tak ada hubungan ni dia panggil ukhuwah Islamiyah, di atas persamaan agama. Apa saya tu, kalau saya bergaduh dengan Tok Imam Ustaz Yusof, kami bertengkar, putus, dia tak panggil putus silaturahim, dia panggil putus ukhuwah, putus persaudaraan. Tapi kalau saya bertengkar dengan adik atau abang,
ataupun ibu saya, kemudian bermasam muka, tak bercakap, putus. Yang itu baru betul silaturahim. Itu baru berat. Tu semua hadis-hadis tu tak bolehlah tuan-tuan pergi baca kat kawan tuan-tuan kan. Bertengkar bergaduh, dia tak panggilkan kenduri, bertengkar bergaduh. Kan? Aku nak bercakap dengan hang. Tak boleh. Hang tak boleh putuskan silaturahim. Tak betul. Sebab dia bukan dengan kita keluarga. Tapi tak bolehlah juga. Walaupun ukhuwah Islamiah. Kan? Seeloknya tak payah berkelahi lah. Kan? Tak ada manfaat berkelahi. Yang berkelahi ni rugi kita aja. Kan? Okey. So balik pada cerita Abu Talib tadi. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 113. Tuan-tuan boleh balik tengok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56 yang selalu kita baca. Tuan-tuan pun semua hafal belaka dah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau kasih dan cinta, tetapi yang menentukan hidayah itu adalah Allah. Sebab itu orang yang dapat hidayah ni pilihan Allah. Soalan saya, lepas tu kita nak salahkan Abu Talib pasal apa? Bukan salah dia, salah Allah lah. Sebab tak pilih dia. Elok. Macam kita kan, duk tegur orang dari tepi lah masjid, "Oi, hang tak boleh kata lagu tu kat aku. Sebab aku tak dapat hidayah, Allah tak pilih aku. Hang bolehlah bercakap sebab Allah pilih hang untuk pi. Aku Allah tak pilih lagi dan aku tak tahu bila Allah nak pilih. Nanti bila Allah pilih, aku pi lah." Pimai-pimai Tuhan juga yang bersalah. Kita tu, tuan-tuan tengok macam situasi lah. Pilihan raya Sabah kan, kawan nu kena penyakit, kawan ni kena penyakit, kawan nu kata sebab kau ni kata sebab kau nu. Sudahlah. Mailah kelas maghrib, dengar sekali mayang isyak ada jamu makan balik pilih no. Tak sudah. Kan? Tak sudah. Kerja ni tak sudah. Hang kata aku katakan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kita dapati satu benda yang sangat menarik. Memang hidayah itu di tangan Allah. Betul atau tidak? Macam saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan tahu tak di Sabah tu ada COVID? Tahu tak? Tuan-tuan tahu tak di Sabah tu ada COVID? Yang tuan-tuan pergi tu pasal apa? Allah Subhanahu wa taala telah menentukan saya pi. Saya pun tak tahu. Jaga-jaga tidur, duk ada di tawau. Sakan hang. Hang yang lipat baju, hang yang beli tiket, hang yang beratok, hang yang pergi duk naik cari penyakit, tak tahu. Faham tak? Maksudnya apa? Walaupun Allah yang menentukan hidayah itu dapat kepada siapa, tetapi yang memilih dan yang buat pilihan itu siapa? Siapa tuan-tuan? Malam ni tahu tak kata ada kuliah? Tahu tak? Lepas tu kita kata pasal apa hang tak pergi masjid? Allah tak pilih. Pasal apa hang pergi pasal malam? Pasal apa hang pergi duk sembang bohong kedai tu? Allah pilih aku di sini malam ini. Seperti mana Allah memilih hang di masjid, demikianlah Allah memilih aku di kedai kopi ni. Sakan. Ambil mertun, buh tang kepala, betul-betul tang kepala tu buh sedah. Awak hang katok aku. Polis tanya, pasal apa pergi katok dia? Allah telah memilih saya untuk katok dia malam ni. Maka lingkuplah hidup ni kalau semua pakat duk tengih atas takdir. Tuan-tuan tengok, very clear, sangat wadih jiddan, sangat jelas. Apa dia? Nabi suruh sebut, wahai bapa saudara, sebut. Dia dengar. Abu Jahal pula kata jangan sebut. Betul tak? So dia ada dua pilihan, two choice. Pasal tu kita baca dalam Quran Allah kata wahadainahun najdain. Kita yang memilih.
Betul atau tidak? So bila Abu Talib tak mau sebut dia nak ikut Abu Jahal, itu ketentuan siapa? Itu pilihan siapa? Itu kehendak siapa? Itu kehendak dia. Dia yang tak mau. Walhal Nabi yang pergi sebut dekat dia, Nabi pergi habaq dekat dia, bukan orang biasa, Nabi. Sebab itu hidayah ini kita yang cari. Macamlah soal-soal lain, soal rezeki, soal kahwin, jodoh, memang Allah tentukan. Soal penyakit, soal ajal, soal apa semua Allah tentukan. Telah tertulis sebelum diciptakan dunia ini 50,000 tahun di Lauh Mahfuz, termaktub. Tetapi kita diberikan pilihan untuk memilih benda tu. Pasal itu Nabi sebut apa? Jika kamu dengar satu tempat ada penyakit, kamu jangan pergi. Maksudnya kita ada choice. Kalau kita pergi juga, itu pilihan kita. Bila itu yang kita pilih, tanggung sendirilah. Betul atau tidak? Tapi masalah dia, bila kita pergi, kita kena penyakit, bukan kita aja tanggung, orang lain pun tanggung sama. Kalau korek hidung dia saja tak apa, dengan korek dengan hidung kita pun kena korek. Betul tak? Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, Abu Talib ni sakan sehingga Nabi pun kasih macam ayah dia. Pasal Nabi dia tak sempat bersama dengan ayah dia. Dia lahir, Abdullah ayah dia dah meninggal. Anak yatim lah. Anak yatim kan, meninggal ayah anak yatim. Mak dia pun lepas lahir meninggal. Maksudnya dia tak sempat lah. Kemudian datuk dia jaga. Lepas datuk dia jaga, Abu Talib jaga sampai ke besar. Tuan-tuan, bapa saudara dia seorang nama Al-Abbas. Ini masuk Islam. Masuk Islam. Dia kata dekat Nabi, dia kata apa? Dia kata, ma aghnaita an ammika. Siapa dia Abu Talib? Abang dia. Dia tanya dekat Nabi, ya. Nabi pun nak menekan dia tak? Dia kata, ma aghnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Nah, ni tuan-tuan ni, kena dengar elok-elok. Pasal itu tuan-tuan saya pesan, kalau tuan-tuan mari masjid, tuan-tuan mengaji, tuan-tuan beramal, bagus. Tetapi tariklah bersama ahli keluarga. Bukan saya kata bawa main masjid, tak bawa pun tak apa. Tetapi masukkan anak-anak kita, isteri kita, ayah ibu kita, keluarga kita dalam circle itu. Kita tak nak. Pasal itu kita nak wujudkan keluarga yang Islamic family. Kita tak mau kita saja yang masuk syurga. Kita tak mau kita saja yang beriman. Tegur anak kita, nasihat anak kita, nasihat isteri kita, supaya kesan iman itu pergi pada anak-anak kita, pergi pada kawan-kawan kita. Ini yang Al-Abbas tanya. Al-Abbas tanya, dia kata, tidakkah boleh engkau memberikan apa-apa manfaat, ataupun tidakkah ada apa-apa kelebihan ke atas Abu Talib, yang mana dahulunya dialah yang membela, mempertahan, dan dia marah kerana engkau, dan dia dimarahi pun kerana engkau. Al-Abbas tanya, tak adakah apa-apa manfaat atau tak adakah apa-apa ganjaran di atas pengorbanan dan jasa Abu Talib? Tak ada ke? Macam ni lah, mudah nak faham tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh tangkap yang ni, saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan, siapa bela Musa? Siapa yang menyelamatkan Musa, yang membela dan membesarkan Musa? Siapa yang bagi makan Musa? Siapa? Firaun. Kita pun tanyalah Musa. Besar jasa Firaun ni, besar tau jasa Firaun ni, besar. Pasal itu tuan-tuan, bila kita marah kat satu orang, jangan melampau lah. Orang munafik ni, bila salah satu perangai munafik, bila dia bertengkar, wa huwa aladdul khisam, melampau. Dia kata apa?
tak boleh pakai, apa pun tak guna, apa pun tak ada jasa. Ush, jangan melampau. Firaun teratu pun ada jasa. Agak-agak tuan-tuan, takkanlah Tuhan tak ambil kira langsung hok yang dia duk bela Musa bagi makan tu, besarkan Musa sampai Musa jadi manusia tu, takkanlah tak ada langsung kata apa tui-tui apa nak boleh tumpang kot apa kan. Tak ada tuan-tuan. Pasal itu besarnya akidah ni, baik macam mana pun, besar macam mana, ada orang bukan Islam bagi untuk buat masjid, Tuhan tak ambil kira kat tu. Apa jawapan Nabi? Dalam hadis Bukhari Muslim, bila Al-Abbas tanya tak ada ke apa-apa kelebihan, privilege untuk Abu Talib, pasal dia pun ada jasa pada engkau. Bukan tuan-tuan, kita duk nampak bagusnya orang kapiak tu pasal dia berjasa. Ni kapiak ni berjasa lagi sakan, Abu Talib ni berjasa lagi sakan kat Nabi, bukan kat kita. Kadang-kadang kita kawan dengan orang bukan Islam kan baik kan, kita pun rasa kesian kat dia ustaz. Kita tengok apa jawapan Nabi. Nabi kata huwa fi dah min nar walaula ana lakana fi darakil asfali minan nar. Ada apa yang dia buat kat aku tu, apa yang dia tolong aku tu, apa yang dia bela aku tu, jasa dia pada aku tu, ada. Apa dia? Dia akan berada pada neraka yang paling ringan. Wih, kita duk ingat kot masuk syurga ataupun duk tepi. Oleh kerana adanya dia punya sumbangan ataupun adanya jasa dia pada Nabi, dia duduk di dalam neraka yang paling ringan. Nabi kata apa? Kalaulah tidak kerana aku, kalaulah tidak kerana apa yang dia buat kepada aku, walaula ana, kalaulah tidak kerana jasa dan apa yang dia buat pada aku itu, dia akan berada fi dark, dia akan berada pada neraka, tempat dia yang sebenarnya neraka yang paling bawah, tetapi Allah tukar dia punya seat pituk tempat yang paling ringan pasal ambil kira jasa dia. Tapi tuan-tuan macam mana? Okey tak? Okey lah no. Okey apa? Finnar, dalam neraka. Macam ni lah tuan-tuan. Tapi tak boleh juga orang pasal yang ni okey. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan naik kapal terbang, beli tiket yang paling murah, iaitu tepi jamban. Nak duduk dalam jamban tak boleh lah kan, tepi jamban, ujung sekali kan, kira memang seat tu seat lelong lah kan, seat murah lah, seat beli awal lah kan. Yang tu maksudnya kalau kapal terbang jatuh pun tuan-tuan jatuh dulu lah, lagu tu lah. Tiba-tiba naik-naik tengok macam tak kenal pilot tu kan, lebih kurang macam ni, nak kenal pilot tu. Dia kata anak sekian-sekian pun. Dia kata duduk tak mana. Tak tahu dia bawa tuan-tuan pergi duduk dalam tempat pilot tu, kokpit tu. Dia kata duduk tak ni, ni elok sikit. Tuan-tuan pun rasa besar rahmat lah kan. Jangan dia suruh duduk luar sudah lah kan. Daripada satu cerita naik kapal terbang ni, cerita muhur lah saya ingat, bawa budak sekolah naik kapal terbang. Duk ingat lah kapal terbang. Pilot kita suruh sengak ketua kelas kata, kalau di sekolah dulu siapa ingat suruh duduk luar. Dia kata siapa ingat pergi duduk luar, sengap sunyi. Saya ingat muhur kot no. Tapi dalam hadis ni kita dapati bahawa orang kafir yang paling baik pun tak boleh menyelamatkan dia dari neraka. So ini satu kebesaran bagi orang yang mati di atas Islam. Betul ya? Kalau tuan-tuan mati di atas Islam, teruk macam mana pun perangai dan kelaku tuan-tuan, tuan-tuan tak akan kekal dalam neraka.
Tapi janganlah jadi macam tu. Jangan ambil poin ni, dia tak apa, kita lagu mana tak guna pun, janji jangan mati atas kafir. Taklah kan. Tapi ini rahmat besar. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Ahwanun ahlin nar azaban Abu Talib. Nabi kata orang yang paling ahwan, yang paling ringan, yang paling ahwan, yang paling mudah azab, pak menekan aku. Okey, saya nak sebut sikit lah. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis orang mai tanya pak dia duduk tang mana, lepas tu Nabi habaq pak dia duduk dalam neraka, dia teriak, dia sedih. Bisa dengar dia tu? Dia tanya, bapak aku duduk mana Rasulullah? Nabi kata, bapak hang duduk dalam neraka pasal pak dia mati kafir. Dia sedih. Lepas tu Nabi panggil dia memeh, abuka wa abi wa abuka finnar. Nabi pujuk dia. Nabi kata apa? Tadi Nabi habaq pak dia duduk dalam neraka. Lepas tu Nabi panggil balik. Nabi kata, bapak engkau dan bapak aku, perkataan bapak aku itu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Siapa dia yang Nabi maksudkan? Tapi tajuk ni kita jangan bincang lah. Tajuk ni ulama tawakuf, ulama tak berapa nak bahas. Di mana bapak Nabi? Tuan-tuan bisa tak? Ada dengar tak orang ustaz bincang? Di mana bapak Nabi? Tapi saya ingat kita tak payah bincang pasal apa? Bapak Nabi telah selesai lah. Kita bincang di mana bapak kita. Itu lebih besar. Saya ingat itu lebih penting kan. Doa banyak-banyak. Kalau bapak kita dah mati, doa banyak-banyak. Ini duk kalut, bapak Nabi duk di mana? Bapak Nabi duk di mana? Bapak Nabi kita, urusan orang mati serah pada Allah. Pesah bapak kita. Tapi ulama bincang, bila Nabi kata bapak engkau dan bapak aku di dalam neraka, siapa bapak tu? Sebab Arab, pak menakan pun dia kata bapak. So ada di kalangan ulama qaul yang kata Nabi maksudkan Abu Talib, bukan bapak dia, kerana bapak dia mati sebelum Nabi. Okey, kita bagi azan sat lagi kita sambung sikit tentang kesudahan cerita Abu Talib Abu Talib tak disebut radhiyallahu kan, saya dia bukan Islam. Kita bagi laluan pada azan dulu.
Bismillah. Nabi kata ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaghuh. Ini yang paling ringan ni. Yang Nabi kata kalau tidak sebab jasanya kepadaku, pengorbanannya, pembelaannya kepadaku, dia akan duduk neraka yang paling bawah kerak. Tapi oleh kerana jasanya, pembelaannya, kasih sayangnya, cintanya, mempertahankan aku, dia yang dapat paling ringan. Paling ringan tu macam mana? Kata Nabi, sesungguhnya dalam hadis Muslim, azab yang paling ringan ni syafaat Nabi pada dia. Inilah takat ni yang Nabi boleh tolong. Lebih pada tu tak boleh lah. Pasal dia kafir, itu rugi dia. Kalau tidak banyak Nabi boleh tolong. Kita hak yang buat dosa besar ni pun boleh masuk syurga kalau Nabi nak tolong. Nabi kata syafaati li akabir min ummati. Aku simpan pertolongan aku nak tolong orang yang buat dosa besar daripada kalangan umat aku. Esok kita buat dosa besar, timbang sangkut tak boleh masuk. Nabi mai bagi pelepah. Tu dia syafaat tu. Tapi mau duk buat bagi elok kan, nak tolong pelepah pun. Nampak? Kadang-kadang kepiah pun ada syafaat tu. Kan? Pakai kepiah kan. Lalu roblok ke, pergi kedai makan ke apa ke. Jalan. Kepiah ni yang main-main. Pergi kedai makan pun hak yang RM35. Main 30 lah. Pasal kepiah. So pakailah kepiah. Okey. Nabi kata apa? Dia memakal na'al. Na'al ni kasut. Kasut na'lun, kasut slipper. Dia pakai slipper neraka tu, yaghli, menggelegak, mendidih. Apa dia? Dimar, otak. Dia pakai kasut daripada api neraka, otak dia yaghli, menggelegak, mendidih. Otak tu mendidih. Tu dia. Ini yang paling ringan. Tuan-tuan, paling ringan itu. Pasal tu ada orang kata tak apa, kita masuk sat, keluar juga. Dia bakar, cuci bersih, keluar. Ni bukan kuarantin COVID hok boleh makan tidur peri tu. Ni neraka je oi. Jangan duk buat tebiang berani nak pergi masuk sat. Tak apa, kita masuk sat lepas habis tu keluar balik, elok masuk syurga. Jangan, Abu Talib ni dia mati umur apa? Al-Hafidh Ibn Hajar sebut dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, dia mati umur 80. 80 tahun. Tuan-tuan, 80. Ni saya nak sebut sikit pasal umur ni. Minta maaf lah. Tapi tuan-tuan semua okey pasal kita mengaji. Satu benda kita boleh belajar pada Abu Talib ni, 80 tahun engkau hidup, no excuse lah depan Allah esok. Kita takkan apa? Tuan-tuan dengar maksud ni, orang yang panjang umur ni macam Abu Talib ni, dia tak boleh kata saya tak tahu, saya tak dan, saya tak sempat. No. Tuan-tuan dengar dalam hadis Abu Hurairah. So siapa yang tak kenal lagi hadis ni, tak apa. Siapa yang kena mau beringat lebih. Makan jangan banyak. Yang tak kenal lagi hadis ni, tak apa, tambah tak apa. Nabi kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, a'dzarallahu ila imri'in akhar ajalah. Allah akan mencabut uzur ke atas orang yang Allah telah memanjangkan ajalnya. Akhara ajalah, Allah telah melewatkan ajal dia. Hatta balaghahu 60 sanah. Siapa-siapa yang hidup sehingga mencecah hatta balaghahu, sampai umur 60, dah tak ada alasan depan Tuhan. Kalau mati 40, mati 45, mati 50, boleh nak kata lah kat depan Tuhan tu excuse pasal umur. Tapi hatta ballaghahu, siapa sampai umur dia
60 tapi Tuhan bagi sampai 60, tak ada uzur. Nabi kata dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, man ummira sittin sanah, siapa yang Allah bagi umur 60, umur 60, siapa yang ummira, yang Allah bagi sampai 60, wa sab'in atau 70, Allah bagi dia 60 sampai 70, pasal itulah umur umat Muhammad. Nabi kata faqad udhira ilaihi fil umur, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima lagi apa-apa alasan daripada orang yang sampai umur ni. Hadis riwayat Ahmad. Apa maksud hadis ni? Kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata apa? Apa maksud sesiapa yang Allah beri akhara ajalah, yang Allah telah delay, telah berikan tempoh masa, panjangkan sampai 60, Allah Ta'ala tak terima uzur. Sebab apa? Kata Ibn Hajar, Allah Ta'ala tidak akan menerima apa-apa alasan daripada dia jika dia kata dia tak sempat, dia tak ada peluang, dia tak ada ruang, dia tak dan. Semua alasan yang berhubung dengan masa, berhubung dengan waktu, berhubung dengan apa yang dia tak boleh lakukan di dunia, dia tak boleh kona Tuhan dengan alasan umur. Maksudnya 60 dalam bahasa orang putih, enough is enough, cukup. Tapi mau kalau lebih pada 60 pun duk mau lagi karut. Karut tak ada dah, orang boleh dah. Mau 65 pun hampak sejadah kiblat tala ke kaki. Kepiah line duduk depan ni, kepiah ni dia ada line tau tak? Kalau 60 kepiah pun tak tahuan pakai pun duk ikut ni. 65 kain pelekat pun tak tahu cap nak duduk depan ke duduk atas ke duduk bawah, baru nak belajar sembahyang. Allah tuan-tuan, mudah-mudahanlah Tuhan rahmat. Kau tengok 40, 30 duk bersembang muhur lagi, bolehlah nak terima excuse. Adalah 20 tahun lagi, 40 ada 20 lagi, 30 ada 40 lagi, banyaklah, berapa kali lagi nak mengundi. Tapi kalau 60 pun lalu-lalu, bila buat masjid Batu Dua? Dia boleh tanya bila buat masjid Batu Dua, bukan dulu tahu. Astaghfirullah. Apa tuan-tuan pasal itu? Bila kita sampai hatta balagh, bila kita sampai 60, bila kita sampai kata the limit tu, sampai umur tu, cukuplah. Tapi bukanlah maksud cukuplah tu tuan-tuan tinggal dunia langsung, tak. Kita tak ada alasan lah. Nampak? Okey. Kata para ulama, kisah Abu Talib ini juga mengajar kita apa dia? Mengajar kita supaya memilih kawan dan teman yang betul. Dia lingkup pasal apa? Abu Talib ni Jahannam tadi pasal apa? Pasal Abu Jahal dengan Abu Abdullah bin Umayyah tu. Kalau tak ada dua orang tu tadi pasal mungkin dia. Tengok tuan-tuan, pasal itu kata para ulama, kawan menentukan agama kita. Seperti yang Nabi sebut, al-mar'u ala dini khalilih. Pasal tu kita nak kawan ni, nak bagi jadi teman rapat ni, bukan semua orang kita boleh tibai semua jadi kawan kita. No. Berkawan tu betul lah, tapi nak jadi teman rapat yang nak dekat dengan kita tu, Nabi suruh pilih. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu dilihat kepada siapa dia berkawan. Falyanzur amman yukhalil. Kau tengok, kau nak tahu dia tu macam mana, kau tengok dengan siapa dia kawan. Kawan rapat dia, akrab, teman dia. Kerana dia akan ikut kawan tu. Betul, Abu Talib pergi ikut Abu Jahal lebih pada ikut Nabi. Nabi tu anak menakan dia, tapi dia pergi ikut kawan dia, teman dia tadi. Lingkup dia. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, orang yang kawan dengan orang yang baik, orang yang saleh, dia akan mendapat wangian seperti mana dia duduk tepi orang jual minyak wangi. Tapi kalau dia kawan dengan orang yang tak guna, dia seperti duduk tepi orang yang buat besi, kalau tak terbakar baju dia, dia akan kena bau asap busuk tu. Perumpamaan orang yang memilih kawan. Sebab itu dalam Quran Allah kata dalam surah Furqan ayat 27 hingga 29, balik buka.
27 dengan 29 Allah kata apa? Dan ingatlah pada hari itu di mana orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya. Allah cerita ni, dia gigit tangan dia ni. Dua-dua dia gigit. Mulut dia tu dia gigit tangannya. Sambil gigit tu dia kata apa? Dia kata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasulis sabila. Kalaulah dulu aku pilih jalan Nabi kan aku bagus. Dia kata, laitani, kalaulah dulu aku pilih jalan Nabi, alangkah selamatnya aku. Maknanya dia akan selamatlah kalau sambil duk gigit. Pasal apa dia gigit tangan dia? Menyesal. Dia gigit, dia kata dulu kalau ikut Nabi kan untung. Tapi pasal apa dia tak ikut Nabi? Saya tengok ayat ujung tu. Pasal apa dia tak ikut Nabi? Pasal apa dia tak pilih jalan Nabi? Allah habaq dalam ayat tu. Dia kata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya aku telah tersilap mengambil fulan sebagai teman dan kawan dekat dengan aku. Dialah yang menyesatkan aku setelah datangnya hidayah kepada aku. Dia kata kawan ni siapa dia? Khalila, kekasih dia, teman dia masa di dunia. Dan yang terakhir yang kita boleh belajar, banyak sebenarnya, tapi kita ambil satu dua. Bagaimana hidayah itu terhalang, tersekat disebabkan oleh amalan nenek moyang. Sebab tadi masa dia nak mati tadi, bila Nabi sebut la ilaha illallah, apa point, argument, hujah Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Tengok bahasa dia. Atarghabu an millati. Adakah engkau nak mati bukan di atas agama bapa kita? Agama nenek moyang kita. Tengok. Abu Talib pun dengar nenek moyang ni jadi Arab dulu dia jangan main-main. Orang cakap dia keluar pada agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pak dia. Quran kata dalam suratul Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila disuruh mereka itu mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami tidak akan ikut apa yang Allah suruh kami ikut Nabi ni, tetapi apa yang kami akan ikut apa yang kami dapati daripada bapa-bapa kami. Sebab itu kata para ulama, silap besar Abu Talib apabila dia menjadikan bapa-bapa itu sebagai ikutan. Dalam ayat yang lain Allah kata, walau kana aba'uhum, walaupun bapa-bapa mereka itu tidak berakal, la yaqilun. Allah kata depa tu, pak-pak depa tu tak ada akal, sesat, tapi depa nak ikut tu juga. So hadirin mukminin, inilah cinta neraka, kasih yang tidak membawa kepada syurga. Apa sahaja pengorbanan yang dilakukan tetapi tidak mengikuti apa yang dibawa. Kata para ulama, kalaulah bukan kerana dia mati di atas kekafiran itu, tentulah dia berada di syurga yang paling tinggi kerana jasa yang besar kepada Nabi. Lepas itu kata para ulama, cinta tetapi tak ikut, neraka. Ikut tapi tak cinta pun masuk neraka, munafik. Tuan-tuan, Abu Talib cinta dia tak ikut. Dia memang cinta Nabi, tapi masalah dia tak ikut, dia masuk neraka. Menggelegak, mendidih otak dia. Munafik ikut tapi dia tak cinta, pun neraka. Kata ulama, Abu Bakar lah cinta sejati. Bukan setakat cinta, tapi dia ikut. Dialah masuk syurga. Hadirin mukminin, mudah-mudahan pengajaran daripada sirah peristiwa matinya Abu Talib dan detik-detik akhir itu memberikan teladan yang besar kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak mencintai Nabi seperti mana cinta Abu Talib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Bila kita sebut wa ala alihi wa ala ahli baitihi, kan kita duk selawat kat Nabi kan?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang Nabi sebut dalam, ada banyak lafaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi, alihi, keluarganya, kaum kerabatnya. Sangatlah rugi kerana Abu Talib tidak termasuk dalam ahli baitihi yang kita doa tu. Rugi anda. Sekali kita nak baca dalam salawat kan, wa ala ali Muhammad, keluarga Muhammad. Abu Talib keluarga Muhammad, tapi dia tak masuk dalam doa kita kerana dia tak mati atas Islam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.